Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mikhail Haikal bin Muhammad Suhairi. Nombor metrik adalah 10DE20F1049. Dan pada video kali ini saya bersama 3 orang rakan saya, iaitu Muhammad Hilmi Iskandar bin Saiful Bahari, Muhammad Safwan bin Safi dan Muhammad Haizat bin Hasmin, yang masing-masingnya mempunyai peranan dalam untuk bersama-sama menjayakan video e-folio, di mana tajuk e-folio kami adalah perlembagaan sebagai tiang seri. Jadi video pertama itu akan disusuli oleh Muhammad Safwan bin Safi, dan video yang kedua adalah Muhammad Hilmi Iskandar bin Saiful Bahari, dan video ketiga adalah Muhammad Haizat bin Hasmin, dan seterusnya akan disusuli dengan Muhammad Mikhail Haikal bin Muhammad Suhairi. Dan turutan ini adalah berdasarkan storyboard yang telah dilakarkan oleh Muhammad Hilmi bin Iskandar lah. Okey, baik, jadi kita terus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik dan rakan-rakan. Okay. Nama saya Muhammad Haizat bin Hasmin dan nombor pendaftaran saya ialah 10 DEE 20F1031. Saya juga dari kelas DEE 2B. Okay, hari ini saya di sini akan menceritakan sedikit sebanyak bahagian saya, iaitu berkaitan dengan perlembagaan. Dari pendapat saya, perlembagaan adalah merupakan sebuah undang-undang yang digubal oleh orang yang berkuasa seperti raja untuk memberikan keadilan bagi setiap pihak. Itu daripada pendapat saya. Daripada maklumat yang saya dapat, yang saya telah cari, iaitu perlembagaan atau konstitusi adalah sebuah organisasi atau negara yang menjelaskan bentuk, struktur atau tata kegiatan, sifat dan peraturannya yang utama. Perlembagaan juga digubal dalam bentuk undang-undang penting yang biasanya dikeluarkan oleh seorang penguasa seperti raja, maharaja atau sultan. Itu macam yang saya katakan tadi. Perlembagaan juga digunakan secara meluas dalam penggubalan undang-undang berkanun. Undang-undang jenis ini adalah diubah mengikut kerelawanan dengan ketua agama masing-masing, seperti seorang paus seperti mana yang lazim di kerajaan-kerajaan dunia Kristian. Seterusnya, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat dan sopan. Malaysia juga mempunyai perlembagaan, iaitu perlembagaan persekutuan. Perlembagaan ini amat unik, mumpul dan terus menerus. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berdasarkan dua dokumen perlembagaan terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Seterusnya, dengan berdirinya perlembagaan, negara Malaysia mampu merangka sebuah penggubalan undang-undang dan majoriti rakyatnya mampu mematuhi enakmen yang telah ditetapkan kerajaan. Akhirnya, dengan memberikan penekanan kepada perlembagaan, saya yakin negara Malaysia akan lebih maju di masa hadapan dan rakyat juga akan mendapat lebih keadilan bagi setiap pihak. Dan ini habislah bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Safwan bin Safi. Nombor metrik saya 10 DE 20F1048. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang e-folio yang bertajuk perlembagaan sebagai tiang seri. Topik yang saya akan bentangkan ialah istilah tiang seri. Istilah tiang seri secara umumnya tiang dikenali sebagai sebuah acuan konkret ataupun sebuah batang kayu yang besar digunakan untuk menyokong binaan yang bertingkat maupun tidak bertingkat supaya
binaan tersebut kukuh dan selamat. Okey, contohnya, tiang merupakan penyeri kepada sebuah rumah kerana tanpa tiang, rumah yang dibina akan roboh dengan begitu mudah, serta dinding tidak dapat dibina bagi membentuk sebuah rumah. Tiang telah dipasak jauh ke dalam tanah dan ditambah simen serta konkrit supaya pegangan tiang itu mantap serta tidak goyah. Okey, seterusnya, dalam agama Islam, untuk menyempurnakan suruhan Allah, maka telah disyariatkan umat Islam untuk solat 5 waktu. Solat 5 waktu merupakan tiang agama bagi umat Islam. Tanpa tiang yang kukuh, dalam Islam tidak dapat dibentuk dengan baik dalam jati diri seorang Muslim. Dalam perlembagaan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, perpaduan itulah merupakan tiang seri untuk menyempurnakan perlembagaan sebuah negara. Okey, last sekali, terdapat 4 paksi utama atau tiang seri yang membentuk perlembagaan persekutuan, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Paksi-paksi ini tidak dimasukkan secara tidak sengaja ke dalam perlembagaan, melainkan adanya sejarah yang unik dan tersendiri yang membawa kepada perkara tersebut. 4 perkara tersebut telah dirakumkan dalam sebuah perjanjian lisan yang dikenali sebagai kontrak sosial. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng, dan salam sejahtera. So, saya akan sambung pembentangan kawan-kawan saya berkenaan keistimewaan hak-hak orang Melayu. So, geng, keistimewaan hak-hak orang Melayu ni apa, geng? So, hak keistimewaan orang Melayu ni adalah hak yang diberikan kepada orang Melayu sebab orang Melayu sudi berkongsi tanah Melayu sendiri kepada orang Cina dan orang India yang datang ketika zaman penjajahan. So, ia juga merangkumi hak rakyat peribumi dan etnik orang Sabah dan Sarawak. Hak ini tidak boleh dicabuli, okay? Sebab apabila hak ini dicabuli ataupun diungkit, dia akan mendatangkan rasa tidak kepuasan hati dalam kalangan rakyat-rakyat orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu akan rasa tercabar. Tercabar sebab hak mereka dicabuli. Okey. Walaupun zaman tu dah moden disebabkan globalisasi dunia sekalipun. Okey, geng. Kita tengok apa yang ada dalam hak-hak keistimewaan orang Melayu. Antara hak-hak keistimewaan orang Melayu adalah hak tanah, hak untuk memiliki tanah, hak jawatan dalam kerajaan, hak untuk mendapatkan peruntukan beasiswa bagi pelajar dan bantuan ekonomi. Okey, geng. Itu saja yang saya nak kongsikan dalam pembentangan saya. So, saya serahkan pada rakan saya untuk sambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukinakil bin Muhammad Suhairi. Nombor matrik saya adalah 10 di E201049. Hari ini saya akan menerangkan tajuk ataupun menjamin hak kaum bumi putera dan peribumi serta hak kaum-kaum lain. Iaitu pada tajuk pembentangan ataupun tajuk e-folio kumpulan saya adalah perlembagaan sebagai tiang seri. Baik, perkara 153, peruntukan mengenai jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri iaitu peribumi Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum lain berwarga negara Malaysia. Perkara ini tidak boleh diubah dan mencalakan hak keistimewaan orang asal di Malaysia. Justeru Yang di-Pertuan Agong YDPA perlu memainkan peranan baginda dalam memastikan hak keistimewaan ini terpelihara serta tidak mengabaikan keistimewaan kaum-kaum lain di Malaysia. Jadi penduduk asal ataupun penduduk tetap di Malaysia sudahnya termeterai ataupun dengan secara rasminya telah mendapat hak-hak istimewa. Okey. Yang first sekali adalah untuk menjamin hak kaum lain, makanya kaum lain sendiri perlu aktif dalam sektor kemajuan negara kerana persaingan ini amat ketat jika dibandingkan dengan sektor lain. Jadi kita boleh nampak serta kita boleh memahami
bahawasanya perniagaan ini sendiri dimonopoli oleh kebanyakan penduduk kaum berbangsa Cina. Jadi dalam banyak kaum di Malaysia, persaingan dari sektor ekonomi ataupun dari sektor perniagaan merupakan salah satu sektor yang saya katakan sebagai sektor yang mempunyai persaingan yang sengit. Oleh itu, hubungan antara kaum Melayu dan etnik pribumi dan Bumiputera perlulah kukuh supaya keharmonian dapat dicapai. Jadi untuk mengukuhkan keharmonian dan kita kata sebagai memelihara hak-hak Bumiputera serta kaum lain, maka penduduk asal Malaysia sendiri, iaitu kaum Melayu sendiri serta kaum-kaum etnik yang berada di Sabah Sarawak perlu mengukuhkan hubungan agar dapat bersama-sama menikmati hak-hak yang telah diberikan yang di-Pertuan Agong kepada penduduk Malaysia sendiri. Maka diwujudkan kerajaan istilah tiga lapis masyarakat untuk mencapai keharmonian antara kaum di Malaysia. Slogan Satu Malaysia yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang telah memberi impak dalam sanubari masyarakat, betapa pentingnya mencapai kata sepakat serta kerjasama antara semua kaum di Malaysia dalam memastikan keadaan negara sentiasa berada harmoni dan bebas penindasan ataupun budaya rasisme. Dan kita tahu slogan Satu Malaysia itu sendiri telah menanam ataupun memupuk semangat kekitaan dalam sanubari setiap hati rakyat supaya kita tidak menjadi kabilah ataupun kita mempunyai semangat asabiah yang tinggi, iaitu semangat yang berpuak-puak, tidak. Maka kerajaan wujudkan istilah Satu Malaysia untuk bersama-sama mengekalkan ukhuwah, mengeratkan silaturahim serta memastikan keharmonian negara dan tidak akan mengulangi peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei dan seterusnya dapat memacu negara dalam arah yang lebih maju dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat daripada pembentangan ini adalah pelbagai penting dalam sebuah negara yang maju kerana ia merupakan tiang seri sesuatu negara untuk memacu dalam melahirkan sebuah negara yang aman, damai, bebas barang konflik dan sebagainya. Jadi kita tahu perlembagaan itu penting untuk merangka sesebuah negara dan diibaratkan perlembagaan pertama di dunia adalah Piagam Madinah. Okey, jadi kita tahu tanpa perlembagaan kita tidak mampu untuk merangka hal-hal negara ataupun undang-undang negara. Justru rakyat akan menjadi kucak kacir dan sebagainya jika tidak mempunyai pemimpin yang bertanggungjawab. Jadi sekian itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.